Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha, ya Allah, kaulah baginya segala perkara. Walau azumat, sekalipun ia payah, sekalipun ia sukar. Farrijaha, engkau rungkai ia, ya Allah. Bifadli, dengan kemuliaan dan kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam mahabbah, salam ma'al hijrah 1443 daripada hijrahnya Nabi SAW. Salam khusyuk Israel. Jadi pertamanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur terus menerus kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada pagi ini tuan-tuan, sekali lagi Allah Taala pilih saya dan Allah Taala pilih kalian untuk kita mendengar santapan rohani. Supaya apa tuan-tuan? Pertama sekali, tulis di ruangan komen. Sebagaimana kata Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, dia kata apa? Man istaraqat bidayatuh isyraqat nihayatuh. Barang siapa cemerlanglah pada awalnya, mudah-mudahan cemerlanglah ia sehingga hujungnya. Barang siapa baiklah ia pada awalnya, mudah-mudahan baiklah ia sehingga hujungnya. Barang siapa soleh, solehah ia pada awalnya, mudah-mudahan soleh dan solehah lah ia sehingga penghujungnya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dalam pertemuan kita pada pagi ini, yang kita masih lagi di ambang ataupun di awal ma'al hijrah ataupun awal Muharram. Jadi ayo bersama-sama kita pertingkatkan amalan kita, pertingkatkan kualiti hidup kita, pertingkatkan keilmuan kita. Ya, mudah-mudahan itu petanda-petanda kebaikan-kebaikan yang bakal Allah Ta'ala berikan bila mana Allah Ta'ala pertemukan kita pada pagi ini dalam hashtag santapan rohani. Jadi seperti biasa tuan-tuan, jangan lupa jalankan dakwah, terus like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Kalau tuan-tuan nak buat 3 perkara ni, mudah saja. Macam mana nak menjadikan 3 power ni is powerful. Setiap kali tuan-tuan nak like, belajar tanya hati, kenapa aku perlu like? Bila tuan-tuan nak share, tuan-tuan belajar tanya hati, kenapa aku perlu share? Bila tuan-tuan mula nak tag nama orang yang anda sayang, belajar tanya hati, kenapa aku perlu tag nama mereka? Why? InsyaAllah, kalau tuan-tuan banyak bertanya perkara begini, Allah Ta'ala akan mula membuka kepada tuan-tuan kefahaman yang sebenar. Sebab tu kadang-kadang ditanya oleh orang kepada saya, Ustaz, kenapa Ustaz boleh istiqamah buat santapan rohani, buat program dan sebagainya? Yang pertama sekali, saya tahu why saya. Saya nak bantu diri saya sendiri, saya nak bantu masyarakat, dan saya nak bantu orang-orang yang sekeliling saya. Mudah-mudahan kita bersama-sama tuan-tuan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, membantu dalam perkara kebaikan dan takwa. Sebab kejayaan itu tak akan terbina bila mana kita seorang tuan-tuan. Tak ada. Dah? Pergilah mana-mana dekat ceruk dunia sekalipun. Dah? Kejayaan itu tak akan terbina dengan seorang. Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW, orang yang hebat.
Tiada tolok bandingnya. Ahsanul makhluqat, sebaik-baik makhluk. Tapi Nabi mengajar kita, Nabi juga memerlukan as-sahabah. Nabi juga memerlukan isteri-isteri dia dalam perjuangan nak mempertingkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sempena awal Muharram ni tuan-tuan, yang hari ni kita dah masuk pada hari yang kedua. Betul? Kedua pada awal Muharram pada hari ni, hamba nak berkongsi satu nasihat daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhum berkenaan apakah 5 perkara yang paling utama. Dan bila mana saya belik kitab Nasaihul Ibad ni, memang kitab yang kita baca setiap pagi tuan-tuan. Dan tahniah juga kepada sahabat-sahabat yang berada di chat Telegram Khusyuk Israel. Nasaihul Ibad ni, alhamdulillah kami dah pernah khatam sekali. Dan saya tak jemu-jemu nak baca. Sebab apa tuan-tuan? Baca sekali lalu kadang-kadang kita baru faham. Belum lagi nak buat tindakan. Dah kita baca lagi sekali. Agar banyak kefahaman nasihat yang kita boleh dapat. Dan insyaAllah pada pagi ini tulis di ruangan komen. Apa nasihat yang kita akan belajar pada pagi ini. Kalau kalian nak berjaya 1443 ini. Dah, cuba jaga 5 perkara ni. Inilah 5 perkara yang paling utama. 5 perkara yang paling utama yang perlu kita buat. Yang perlu kita buat pada 1443 Hijrah pada hari ini. Baik. Apakah 5 perkara yang paling utama? Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ra'aitu jami'al akhla'i falam ara khalilan afdala min hifzil lisan. Wa ra'aitu jami'an nasi falam ara libasan afdala minal wara'i. Wa ra'aitu jami'al mali falam ara malan afdala minal qana'ati. Wa ra'aitu jami'al birri falam ara birran afdala minan nasihati. Wa ra'aitu jami'al at'imati falam ara ta'aman aladzu minas sabri." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalaulah tuan-tuan, kalau adalah A4 paper ke, cuba tulis benda ni. Sebagaimana yang saya train tuan-tuan dalam program ICS, dalam program NBS dan sebagainya. Saya rasa benda-benda penting begini wajar tuan-tuan tulis di atas A4 paper dan cuba tampalkan. Cuba tampal sebab apa? Pertama, fadzakir fa inna dzikra, untuk peringatan. Dan Nurul Liza, Nurul Atiqah, Nurul Rehana, Khadijah Khalid untuk peringatan. Kita ni pelupa. Sedangkan Allah Ta'ala yang maha ingat, ya Allah Ta'ala yang maha alim pun Allah Ta'ala menulis di atas lauh mahfuz perkara tindakan yang Allah Ta'ala nak buat. Kita ni insan yang memang bersifat pelupa, tak nak tulis. Kalau tuan-tuan nak tulis, saya suka. Saya selut tuan-tuan. Mudah-mudahan cuba tengok hasil daripada pembukaan pada hari ini. Macam mana benda ni boleh membantu kehidupan tuan-tuan, pemikiran tuan-tuan, akidah tuan-tuan, keimanan tuan-tuan. Sehingga penutup 1443 Hijrah nanti. Sebab apa? Apa yang kita buat pada hari ini untuk kita melihat apa yang akan berlaku di hujung nanti. Seolah-olah tuan-tuan, apa yang kita belajar pada hari ini, kita dah tengok ending dia. Kita cuba melihat apakah ending yang akan berlaku nanti. Maka inilah permulaannya. Jelas ke jelas? Baik. Cari A4 paper, kalau yang sedang bekerja ke apa, tumpukan pekerjaan. Dah dengar sahaja sebagai keilmuan. Kalau yang duduk di rumah, cari A4 paper tulis. Yang pertama apa dia? Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, anak murid Nabi SAW, Al-Mubashirina fil Jannah, as-sahabah yang dah confirm syurganya. Aku melihat semua teman rapat. Ra'aitu jami'al akhlaq. Aku tengok semua kawan-kawan rapat aku. Falam ara khalilan afdala min hifzil lisan. Maka aku tidak melihat teman karib yang lebih utama daripada menjaga ucapan. Dah. Yang pertama sekali apa dia? Benda ni utama. Dan aku tengok kawan-kawan aku tengok sahabat-sahabat aku. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku tak nampak apakah perkara yang lebih baik daripada menjaga lidah. Maksud daripada ucapan Sayyidina Umar, teman rapat yang paling utama adalah menjaga lisan. Adalah sangat jauh bezanya antara orang yang diam kerana menjaga ucapan, bohong dan mengumpat
dengan orang yang diam agar diberi kehormatan oleh raja. Maknanya begini. Secara ringkas, dalam perjalanan kita untuk meneruskan 1443 Hijrah yang baru bermula 2 hari ni tuan-tuan, antara perkara yang perlu kita jaga, antara perkara yang perlu kita nilai dengan siapa kita berkawan. Tulis yang pertama, dengan siapa kita berkawan. Yang ni penting. Circle ni satu benda yang penting. Sebab dengan siapa kita berkawan itu menunjukkan siapakah kita. Sebab satu hari pernah bertanya as-sahabah kepada Nabi SAW. Sahabat bertanya berkenaan seorang laki-laki. Maka Nabi berkata, kau tengok siapa kawan dia. Ini cara Nabi nak mengajar kita. Sekarang ni, cuba kita relatekan ayat tadi kepada kita. Kalaulah nak kenal siapakah diri kita, maka siapa kawan kita, dengan siapa kita berkawan. Maka mudah-mudahan nasihat ini akan membantu dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita bermuamalah, dengan siapa kita nak bersembang, dengan siapa kita nak lepaskan masalah. Dan antara sahabat yang terbaik ialah apa dia? Orang yang menjaga lisan. Tulis. Kalau boleh 1443 ni cari kawan yang betul-betul jaga lisan. Bila sebut jaga lisan, kata Sayyidina Umar, bukanlah memberi faham banyak diam. Kita cari kawan jenis senyap je. Tak bercakap Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Yang tu tuan-tuan bukan cari kawan. Yang tu tuan-tuan qiyaslah sendiri. Cari kawan senyap je, tak bercakap, diam. Sebab tu dalam syarahnya dia kata apa? Dia kata bukan bermakna menjaga lisan itu orang yang diam. Bukan. Terima kasih kepada yang kongsi dengan kongsi dengan star. Jadi kefahaman yang sepatutnya ialah apa dia? Cari kawan. Kalau boleh bermula dengan Facebook tuan-tuan. Bermula dengan Facebook. Boleh dah. Bermakna siapa-siapa yang jenis mulut celupa tu, yang jenis tak jaga mulut tu, yang tak jaga jari tu, yang tak jaga lidah tu, remove. Tak ada masalah. Remove. Supaya apa? Supaya dengan siapa aku berkawan menunjukkan siapakah diri aku. Dengan siapa aku berkawan, terima kasih Faizah Ahmad Nur, menunjukkan siapakah diri aku. Ni perkara yang penting dalam agama. Sebab Nabi dah kata tadi, kamu nak kenal si A, tengok siapa kawan dia B, siapa kawan dia C. Maka itulah aku. Jadi ayuh, walaupun kadang-kadang dari segi akhlaknya kita mengaku, Ustaz, saya ni mulut jenis tak baik. Contoh, takkan nak berkawan dengan orang yang mulut baik-baik. Saya nak tanya, habis tu, takkan kalian nak berterusan dengan berkawan dengan mulut yang tak baik? Allahumma salli ala Muhammad. Takkan kita terus nak berkawan dengan mulut yang tak baik untuk membuktikan kita ni mulut tak baik? Lah. Bila mana kita berasa kita mulut jenis tak baik, berkawanlah dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan circle itu membantu perubahan struktur lidah kita, cara percakapan kita, cara sebutan kita. Kerana matlamat kita tuan-tuan, kata Sayyidina Umar, tak ada benda yang paling utama daripada aku melihat kawan-kawan aku jenis yang jaga lidah belaka. Jenis yang menjaga lisan. Jadi mudah-mudahan dengan menjaga lisan itu, dengan menjaga lidah itu, kita dapat pertama sekali mendapat sahabat yang akan memberi respon kepada kita dengan respon yang baik. Yang kedua, dengan kita berkawan atau bersahabat dengan orang yang menjaga lisan itu, mudah-mudahan matlamat kita lagi besar. Kita nak menjadi orang yang lebih baik. Nak menjadi orang yang lebih baik. Itu yang pertama. Baik, kita masuk pula poin yang kedua. Boleh faham kan? Jadi poin yang pertama tulis besar-besar. Pada tahun ini apa matlamat 1443 Hijrah? Tuan-tuan, saya suka guna perkataan ini. Trust the process. Sebab kalam-kalam ni bukan datang dari saya. Bukan nasihat daripada saya. Saya ni seorang hamba abdi sahaja. Bahasa mudah. Saya ni hamba abdi, diamanahkan oleh Allah Ta'ala, diamanahkan oleh guru saya untuk baca kitab, sampaikan kepada tuan-tuan. Jadi kalam ni untuk tuan-tuan dan untuk saya juga. Jadi tulis nombor 1, apakah checklist yang aku nak buat selama 1443 Hijrah ini? Yang pertama, nak cari kawan yang jaga lidah. Nak cari kawan yang menjaga lisan. 1. Yang kedua, ada 5 perkara yang paling utama kita kena buat tahun ni. Wa ra'aitu jami'al libasi
falam ara libasan afdala minal war'i. Tulis. Apa dia apa? Dah kata Sayyidina Umar, dan aku melihat jami'al libasi, aku melihat semua pakaian. Bila aku tengok semua pakaian, tak kira lah pakaian dia ke, pakaian orang lain ke, maka seketika aku melihat semua pakaian, maka aku tidak melihat pakaian yang lebih utama daripada warak. Dah. Nombor 2 apa? Aku tak dapat melihat pakaian yang lebih hebat daripada pakaian warak. Maknanya apa? Kita baca syarah dulu, itu lebih adabnya. Pakaian yang paling utama adalah taqwa. Warak taqwa tu samalah. Menurut Ibrahim bin Adham, warak ialah meninggalkan setiap yang syubhah. Sedangkan meninggal perkara yang tidak bermanfaat disebutkan meninggalkan berlebih-lebihan. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah, kun wara'an takun abdan nas. Dah. Nabi kata apa? Lakukanlah warak. Kun, jadilah kamu itu seorang yang warak. Takun, nescaya engkau menjadi orang yang paling tinggi ibadahnya. Nescaya engkau menjadi orang yang paling tinggi ibadahnya di sisi manusia. Kalau tengok Arabnya, abdan nas. Dah? Jadi maknanya apa? Perkara yang kedua, tuan-tuan, yang perlu kita muhasabah dalam perjalanan 1443 Hijrah ini ialah untuk kita memastikan bila mana kita melihat pakaian, cuba kita melihat dengan mata batin kita pula. Ni kita ubah, convert. Selama ni, kalau kita tengok pakaian manusia, kita akan melihat dengan yang zahir. Kita melihat dengan zahir lah, dengan mata kepala. Maka sekarang ni, cuba kita tengok je orang berpakaian. Tuan-tuan kan kaki Google, buka Instagram. Comel baju ni, cantik baju ni. Cuba cakap macam ni, cuba cakap. Ya Allah, tak ada pakaian yang cantik melainkan warak dan taqwa. Tulis. Bila tengok je pakaian, bukan bermakna tuan-tuan tak boleh beli. Nak beli silakan, itu hak tuan-tuan, itu duit tuan-tuan, tak ada masalah. Cuma yang kita nak belajar, bila mana melihat pakaian yang cantik-cantik. Sama ada di media sosial, sama ada di kedai-kedai, sama ada di almari tuan-tuan dan sebagainya. Tengok orang pakai, kenduri kendara, mak saudara datang rumah, comelnya baju. Cuba tembuskan dulu. Mulakan dengan yang ni. Bila tengok je pakaian cantik, ya Allah, tak ada pakaian yang lebih cantik daripada taqwa dan warak. Habis. Allah, tuan-tuan. Sebab tu hidup ni kena buat tindakan. Semua kalam-kalam ni takkan berhasil kalau tuan-tuan dengar semata-mata kemudian tak buat tindakan. Tak akan berhasil. Tuan-tuan takkan merasai bagaimana kehebatannya, bagaimana perkara ini satu perkara yang begitu power, sedangkan ia datang daripada as-sahabah yang begitu masyhur. Buat tindakan, tulis besar-besar. Tengok je pakaian orang tu nampak cantik, kita mulakan dengan perkataan, ya Allah, tak ada pakaian yang lebih cantik daripada taqwa. Taqwa jenis tak nampak. Betul? Tapi takwa itu boleh dizahirkan. Tengok cara dia bercakap, lembut je orang dia. Tengok cara dia beribadah, Allah nampak takwa dia. Nampak takwa dia. Jadi sebenarnya perkara ni bukan untuk orang yang kita pandang. Tetapi kalau kita fahami dengan jelas, perkara ini adalah untuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Dan akhir sekali apa yang kita cari? Kita tak berbimbang dah berkenaan pakaian walaupun kehendak tu ada. Dan nafsu kepada kecantikan tu pasti ada. Sebab kita diselubungi oleh nafsu-nafsu yang 7. Namun walau bagaimanapun, insya-Allah kalau tuan-tuan mula melakukan proses ini, maka mudah-mudahan kehendak kepada pakaian-pakaian yang indah itu akan mula berubah kepada keindahan taqwa, keindahan warak dan keindahan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ke jelas ni? Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ni masalah jelas ke jelas pun nak kena huraikan. Ada orang kata cannot brain, ustaz, kenapa sebut macam tu? Tuan-tuan, manusia ni otak dia akan ingat benda yang terakhir sekali. Dia akan ingat benda yang last sekali. Kalau saya kata faham ke tak, dia akan faham yang mana? Otak dia akan detect tak.
Ni kaedah psikologi yang kita belajar. Faham ke tak? Dia tangkap yang tak faham tu lah, bukan tangkap yang faham tu. Jelas ke tak? Sebab tu nak bagi otak kita sentiasa berfikiran positif. Benda ni kena train. Sebab tu jangan pelik kalau saya sebut jelas ke jelas. Kita nak yang jelas tu. Faham ke faham? Kita nak yang faham tu. Jelas. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berada di Telegram Khusyuk Israel. Hari ini kita menyambung kitab Nasaihul Ibad. Sambung yang ketiga. Wa ra'aitu jami'al mali. Yang ni jaga. Yang ni jaga. Falam ara malan afdala minal qana'ati. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam tajuk 5 perkara yang paling utama, dan melihatlah oleh aku akan sekalian harta. Seketika aku tengok harta benda, sama ada yang dia ada atau orang yang lain ada. Seketika aku melihat harta benda, maka aku tidak melihat harta benda yang paling utama daripada qanaah. Aku tak nampak pun kelebihan harta-harta yang diorang ada. Kambing beratus-ratus ekor, beribu-ribu ekor, kemegahan dan sebagainya. Kata Sayyidina Umar, aku tak nampak pun. Tak nampak. Walaupun pada setengah orang melihat Allah besarnya rumah dia. Cuba kita melihat macam ni, belajar melihat macam ni. Tengok je orang lebih, tengok je orang kaya, tengok je dalam post tu orang dia post harta ke, kereta ke dan sebagainya. Kejap-kejap buat video, kejap-kejap buat live, tukar kereta baru. Tukar Alphard baru, tukar Velfire baru, tukar Lamborghini baru dan sebagainya. Dok tayang. Kita kata macam ni saja, insya-Allah perkataan ni akan menenangkan hati tuan-tuan. Aku tak nampak pun kelebihannya, melainkan qanaah. Melainkan qanaah. Apa dia qanaah? Baik, hari ni saya nak share satu kalam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab qanaah ni banyak makna tuan-tuan. Kalau tuan-tuan biasa belajar dengan saya, walaupun saya ni tak pandai, cuma saya ni tukang sampai daripada ilmu guru-guru saya. Saya telah mensyarah kepada tuan-tuan beberapa versi qanaah. Terima kasih pada tuan-tuan yang terus like dan share dan tag nama orang yang anda sayang atas nama dakwah. Hari ni saya nak bagi lagi satu makna qanaah yang tuan-tuan boleh guna pada 1443 Hijrah ni sampai hujung tahun. Please tuan-tuan, trust the process. Buat tindakan. Kekayaan yang paling utama ialah qanaah. Qanaah tu apa dia? Tulis. Qanaah adalah tidak melihat perkara yang tidak ada. Dia bawa satu terjemahan yang lain. Qanaah tu apa? Dia tidak melihat perkara yang tak ada. Qanaah ni dia tidak melihat perkara yang tidak ada. Siapa pening dengan ayat ni? Qanaah dia tidak melihat perkara yang tidak ada. Kita sekarang ni kita melihat benda yang ada. Betul? Qanaah ni dia tidak melihat benda yang tidak ada. Yakni tidak berasa tamak dengan apa-apa yang tak ada. Dah tak ada nak buat macam mana? Tidak berasa tamak dengan apa yang dia tak ada. Ni kadang-kadang punca. Bila mana kita melihat kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain, waktu yang sama kita tak ada. Ni kadang-kadang berasa tamak, berasa iri hati sebab kita tak ada. Jadi makna qanaah apa dia? Tidak melihat perkara yang tidak ada. Itulah qanaah. Benda tak ada tak usah tengok, sudah. Usaha ikhtiar dan berasa cukup atas puas hati dengan perkara yang ada. Yang ni kita biasa dengar. Itu makna qanaah tu apa dia? Cukup. Contoh, tuan-tuan yang berniaga. Saya nampak Kak T kita hari ni ada. Daripada Kuantan buka kedai. Dia ada target sale. Orang berniaga ada target sale. Contoh sehari berapa dia nak? Katalah 1,000 contoh masalan. Dia target 1,000. Usaha bagai ikhtiar buat, marketing buat, iklan buat dan sebagainya, live buat. Tiba-tiba nak tutup kedai dapatlah 700. Jangan tengok yang 300 tu. Qanaah ni bermakna dia tak tengok dah. Syukur ya Allah. Besok aku plan lagi nak 1,500 pula. Lagi tinggi. Tak apa. Ikhtiar. Plan. Bukan tak bersyukur. Yang hari ni bersyukur. Dia tak nampak dah yang 300 tu. Ni bermakna tidak melihat perkara yang tidak ada. Cukup.
Tengok perkara yang ada. Jadi ingat, bila kita tengok harta orang lain, apa yang perlu kita buat? Memandang kepada qanaah. Habis, aku tak nampak pun. Sebab apa? Kita tengok perkara, kita tak tengok perkara yang tak ada pada diri dia. Ya Allah, syukur apa perkara yang ada kat atas dia. Mana dalil? Kata Nabi SAW, kun wara'an takun abdan nas. Wa kun qina'an wa kun qani'an takun ashkuran nas. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan. Wa ahsin mujawaraka takun musliman. Wa aqilla dhihaka fa in kathrata dhahak tumitul qalb. Kata Nabi, jadilah kamu itu orang yang wara'. Amin. Dah sebut apa? Amin. Dah. Walaupun doa ni dulu tuan-tuan, tapi dah Nabi berdoa ni setiap masa berkatnya. Jadilah kamu itu orang yang wara'. Nescaya menjadi orang yang paling beribadah di antara manusia. Dan jadilah kamu itu orang yang qanaah, berpada-pada. Nescaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Cintailah untuk orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Nescaya kamu menjadi orang yang mukmin, yang paling sempurna. Berbuat baiklah dalam berjiran dengan orang yang menjadi tetanggamu. Nescaya kamu menjadi orang Muslim yang sempurna. Dan sedikitlah dalam ketawa, kerana banyak ketawa itu akan menyebabkan hati menjadi mati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Banyak ketawa, hati mati. Banyak ketawa, hati mati. Sebab tu cerita berhati tuan-tuan. Sebab tu sekarang ni kami sedang berada dalam program interaktif Cinta Solat selama 1 minggu. Fokus ICS ni mudah saja. Macam mana saya nak bantu peserta-peserta menghidupkan hati. Itu amanah yang diberikan kepada saya. Memang saya tak mampu hidupkan hati tuan-tuan. Yang menghidupkan hati tuan-tuan Allah. Tapi ingat, jangan nak sembang masalah hakikat kalau kita syariatnya tak ada, usahanya tak ada, ikhtiarnya tak ada, ilmunya tak ada. Memanglah bukan kerja ustaz yang menghidupkan hati, betul. Tapi di mana ikhtiar kita? Mana guru kita? Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW tu pun ada gurunya. Siapa dia? Jibril alaihissalam. Bermula mendapat wahyu umur 40, tak lekang daripada Jibril sehingga wafatnya Nabi. Berapa puluh tahun? Kita ada guru khusus? Tak ada. Dekat sekolah dulu adalah, habis sekolah, habis dah. Kehidupan sekarang ni ada tak guru khusus? Ada. Yang membimbing rohaniah kita, membimbing batin kita, membimbing zahir kita, betul-betul ke jalan Allah. Kalau setakat pergi surau, pergi masjid, dengar kuliah umum, itu namanya guru yang umumi. Bukan guru yang khususiah. Guru umum dengan guru khusus berbeza. Setakat pergi kuliah ke surau masjid, bawa kitab, dengar kuliah, ceramah balik. Tak ada masalah, nak berhubung dengan ustaz tu pun tak boleh. Nak direct tu pun tak boleh. Itu namanya guru umum. Hari ni pakat-pakat muhasabah tuan-tuan. Supaya apa? Kita dapat memastikan hidup kita bagaimana menjadi lebih baik, kena ada guru. Sebab tu dalam seminggu ni kami sedang program interaktif Cinta Solat, bagaimana saya nak bantu peserta mencapai khusyuk. Tulis di ruang komen, khusyuk is real. Tuan-tuan, kadang-kadang dengan tulis tu pun boleh membantu perubahan kepada mindset kita. Khusyuk is real. Cuma kenapa selama ni tuan-tuan tak pernah merasakan ia sebagai realiti yang sebenar? Mudah jawapan dia, sebab tuan-tuan tak ada ilmu, tuan-tuan tak ada guru, tuan-tuan tak pernah dapat praktikalnya, dan tuan-tuan tak pernah buat ilmu-ilmu yang membawaki kepada khusyuk. Dan Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak result yang telah kami hadirkan dengan rahmat daripada Allah. Banyak result yang telah kami cipta. Pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu asbab daripada ilmu. Wallahu a'lam. Jadi ayuh, teruskan belajar, belajar. Habis tu ustaz, sekarang ni ada program tak? Tak ada. Untuk ICS ni kami tak buka. Kami dah tutup pendaftaran sebab kami tengah concentrate membantu peserta-peserta sedang belajar. Cuba kalau tuan-tuan rasa nak belajar, kita ada program hujung bulan ni. Dia panggil solat. Solat itu mudah. Bagaimana kita nak belajar solat cara Nabi SAW dari bentuk pergerakannya. Macam mana solat cara Nabi, rokoknya, sujudnya, tahiyatnya, semua tu diajar dalam program solah. Tu kalau tuan-tuan nak belajar lah.
Dah. Nanti insyaAllah admin kami masukkan link. Baik, sambung. Yang ketiga, aku melihat sekalian harta, aku tak nampak pun kelebihan. Dia kaya lah, aku tak nampak. Melainkan apa yang aku nampak ialah al-qana'ah. Al-qana'ah. Jelas? Habis. Admin tolong masukkan tu. Easy do'lah, selesailah. Yang keempat, wa ra'aitu jami'al birri falam ara birran afdala minan nasihah. Tulis tuan-tuan, tulis. Yang ni lebih. Dah? Apakah setahun ni kita kena buat? Yang keempat kata Sayyidina Umar, dan aku melihat sekalian kebaikan. Dah, banyak kebaikan orang buat kepada aku. Orang bagi tu, orang bagi ni, orang sedekah tu, orang sedekah ni. Kan? Jaga tuan-tuan, kebaikan semakin banyak lagi akan mendatang pada hidup tuan-tuan. Tetapi falam ara birran, aku tidak melihat pun satu kebaikan afdalah, terlebih afdal dan terlebih baik minan nasihah, daripada nasihat. Yang ni yang paling sakit. Dah? Yang paling sakit apa dia? Dengan nasihat. Betul. Orang bagi gelang, suka. Orang bagi hadiah, suka. Orang bagi bunga, suka. Orang bagi coklat, suka. Betul ke betul? Orang bagi telekong dak, suka. Dah? Telekong dak ni bukan apa. Kami selalu bila buat program, kami buat kuis. Bila hujung habis program, kami akan buat kuis ataupun dipanggil apa? Peperiksaan. Kemudian, mana-mana peserta yang dapat nombor 1 hingga 10, kami bagilah hadiah. Dah? Kadang-kadang kami bagi telekong. Dah? Kadang-kadang kami bagi beg sugi. Macam-macam lah hadiah. Tu yang selalu sebut telekong dak ni. Jadi kembali kepada bicara tadi tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Antara perkara yang tuan-tuan perlu nilai, dah, betul kan Nur Hashimah kan? Antara benda yang tuan-tuan perlu nilai dan muhasabah pada 1443 Hijrah ni, cuba buat benda ni, cuba buat. Apa kebaikan pun aku tak nampak, yang paling lebih ialah nasihat. Maknanya, kalau tuan-tuan nak cari kebaikan, cari nasihat. Cari mana kawan yang banyak beri nasihat. Dan itulah kebaikan yang paling afdal. Kalau setakat kawan yang suka beri pengeras, yang suka bagi duit, apa lagi? Yang suka bagi hadiah, bukan tak bagus. Bagus. Tak ada masalah. Dah? Dah? Yang bagi coklat, bagus. Cuma, memang betul yang paling payah ialah kawan yang memberi nasihat. Lebih-lebih lagi kebenaran. Sebab tu kata Nabi SAW, cerita bab nasihat ni, dah? Nabi kata apa? Qulil haq walau kana murrah. Cakap betul sekalipun dia pahit. Memang nasihat ni pahit. Jadi ayuh, dah? Cuba kita berubah pada tahun ni. Kalau tuan-tuan nak melihat miracle yang berlaku, perubahan yang besar berlaku pada kehidupan tuan-tuan, dah? Kebaikan-kebaikan yang bakal mendatang kepada kehidupan tuan-tuan, cuba ubah cara kehidupan kita 1443 ni. Kalau tuan-tuan tak percaya cakap saya, tak apa. Yang penting jangan tolak perkataan as-sahabah. Dah? Kalau tuan-tuan tak terima pendapat saya tak kisah. Sebab saya bukan siapa-siapa pun dekat tuan-tuan. Dah? I'm not everybody for you. Betul ke? Betul-betul? Yes. Dah? Saya bukan sesiapa pun untuk tuan-tuan. Tetapi, kalau nasihat ini membantu tuan-tuan setiap pagi, dalam hashtag Santapan Rohani, dia akan menjadikan tuan-tuan somebody. Betulkan Rohaya Zanuddin? Hari ni payah nak cari kawan yang beri nasihat. Sebab tu setiap pagi, Alhamdulillah, saya istiqamah tuan-tuan. Cuma kadang-kadang bila sibuk dengan program, ada tak sempat, kadang-kadang kita relivekan balik. Tapi yang paling penting matlamat kita nak beri nasihat. Jadi yang keempat apa dia? Aku tak melihat kebaikan-kebaikan yang berlaku, melainkan satu yang paling afdal, iaitu orang yang suka beri nasihat. Dan akhir sekali yang kelima. Wa ra'aitu jami'al at'imati falam ara ta'aman aladzu minas sabri. Yang ni best. Yang last kali ni best. Tolong bantu saya tuan-tuan, tolong bagi love banyak-banyak. Yang nombor 5 ni bukan saja tuan-tuan teruja, dengan aku teruja. Minta maaf lah dah. Yang nombor 5 ni bukan saja dengan tuan-tuan rasa best. Saya pun best benda ni. Tetapi betul, hari ni kita muhasabah. Tulis besar-besar dekat A4 paper, tampal dekat dinding. Pakai selama setahun. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, dan aku melihat setiap makanan. Dan aku melihat semua makanan. Suka tak makanan?
Yang kaki IG tu, scroll makanan hari-hari tengok apa, orang masak apa. Yang kaki Facebook tu, ada grup masak hari ni apa tak jadi. Masak hari ni jadi kari, macam-macam. Dan aku melihat sekalian makanan, falam ara ta'aman, tulis. Maka aku tidak melihat akan makanan yang lebih lazat daripada sabar. Dan aku tidak melihat akan makanan yang lebih lazat daripada sabar. Dan aku melihat tiada makanan yang lebih hebat daripada sabar. Tulis. Ilmu ni hebat tuan-tuan, best insya-Allah. Yang kaki Google, yang suka tengok Facebook, suka tengok makanan-makanan dan sebagainya, cuba kita muhasabah, belajar melihat dengan mata hati. Itu yang kami sedang train sekarang peserta-peserta ICS. Hidupkan mata hati, belajar melihat dengan mata hati. Tengok je makanan, mulakan dengan perkataan, ya Allah, sedap makanan ni, tapi yang paling sedap sabar. Tulis macam tu. Ya Allah, sedapnya makanan ni, tapi yang paling sedap sabar. Tuan-tuan, benda ni kalau tuan-tuan tak train, tak jadi. Macam setiap pagi hamba tanya kepada peserta, hamba tanya kepada audien, hamba tanya kepada fan, apa khabar anda pada pagi ini? Mereka akan jawab, sihat ustaz selagi mana ajal belum menjemput. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak train benda ni setiap pagi, adakah dia akan menjadi makanan pada hati? Tak jadi pun. Bila buat jarang-jarang, kembali kepada masyarakat macam biasa, apa khabar Kak Yam? Sihat. Sedangkan sihat itu ada kaitannya. Sama juga masalah tadi. Dan kalau tuan-tuan tidak praktik setiap hari, saban hari, habis. Ilmu ni tak akan menjadi power. Jadi, bila sebut makanan, semua benda suka. Saya pun suka makanan. Tuan-tuan pun suka makanan. Sanggup kita Google, kita cari. Walaupun jauh tak apa. Mana? King Chakotiao dekat Podison. Jom. Walaupun tahu dah. Sampai sana saat lagi lepas makan balik akan lapar balik. Tak ada masalah. Mana lagi? Tu. Dekat Podison ada makanan sedap. Tu. Dekat Pahang ada tempat sedap. Tu. Dekat Kedah. Tu. Dekat Terengganu ada Kopok Leko. Masalan. Sedap. Tapi cuba kata begini. Ya Allah, tak ada kelazatan lebih hebat daripada sabar. Itu je ayat dia. Tak ada kelazatan yang lebih hebat daripada sabar. Maka dari situ tuan-tuan akan mula memahami. Maknanya, sabar ni kalau dapat lagi lazat. Begitu. Sabar ni kalau kita dapat lagi lazat daripada segala makanan yang ada di dunia ini. Maknanya orang nak makan pun kena sabar. Sanggup beratur. Saya ingat hari tu dulu waktu pergi Penang. Makan nasi kandar. Nasi kandar apa tuan-tuan? Nak tengok, saya nak uji, nak test. Boleh jawab ke tak boleh jawab? Confirm boleh jawab. Tu nasi kandar yang beratur tu. Nasi kandar apa? Royal. Nasi kandar Royal. Beratur punya panjang. Tengoknya sabarnya manusia. Bermakna di situ, nasi kandar line clear. Line clear tak clear dah. Siapa lagi? Nak tengok test dia orang. Nasi kandar line clear. Orang sanggup beratur sebab nak makan nasi kandar, tuan-tuan. Maknanya, kalaulah kita boleh muhasabah. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Allah. Sanggup kita beratur begitu lama sebab apa? Nak dapat nikmat makan. Tapi, nikmat yang kita dapat sebelum makan tu sabar. Sama juga orang nak masak. Sanggup pergi ke pasar. Sabar dulu ni. Hari nak masak apa? Fikir. Kesabaran dia nak masak tu lambat lagi ni. Hari nak makan apa? Google, scroll, tengok Facebook, tengok IG. Lepas tu, pergi ke pasar. Balik siang. Makan belum lagi ni. Pukul 2 saat lagi baru makan. Pukul 2 saat lagi baru makan. Lepas tu apa lagi? Siang. Lepas tu masak. Tengok nikmat sabar berapa banyak dia dapat. Jadi cuba tuan-tuan yang suka duduk di dapur muhasabah. Tak ada kenikmatan yang lebih lazat daripada makanan melainkan Sot-ba'ra. InsyaAllah ilmu ini akan bermanfaat bagi hamba dan bagi tuan-tuan dalam perjalanan 1443 Hijrah ini. Habis. Jadi saya ulang balik tuan-tuan. Apakah perkara yang paling utama yang perlu kita buat pada setahun ini? Kalau tuan-tuan suka nak mengambil challenge, tuan-tuan nak melihat perubahan akan berlaku pada kehidupan tuan-tuan dengan rahmat daripada Allah,
Percaya kalam Sayyidina Umar Al-Khattab, buat tindakan yang pertama, kalau nak cari sahabat yang jaga lidah. Dan mula jauhkan sahabat yang tak menjaga lidah. Yang kedua, bila tuan-tuan melihat pakaian yang cantik-cantik, jawab begini, tuan-tuan nak beli? Boleh. Tetapi mulakan begini, ya Allah, tak ada pakaian yang paling cantik melainkan taqwa dan warak. Dia pakaian juga, taqwa dan warak. Dan yang ketiga, tengok harta orang tayang tu dekat Facebook, dekat mata yang sebenar. Aku tak melihat harta yang lebih afdal melainkan daripada berpada-pada qanaah. Qanaah. Dia tayang Lamborghini tak habis. Sepas tahun tengoklah dia tukar balik. Tak pernah cukup manusia. Tak pernah cukup. Dah pakai pula tukar lagi. Itulah. Bila tak ada qanaah. Bila kita nampak qanaah, dia jadi besar. Yang keempat, aku tidak akan melihat segala kebaikan melainkan yang paling afdal ialah nasihat. Ya, kita suka orang buat baik kepada kita. Tetapi yang aku paling suka, nasihat. Dah, memang pedih, memang sakit, tapi itulah menghidupkan jiwa. Dan yang kelima, aku tak melihat segala makanan yang lazat melainkan yang paling lazat apa dia? Sabar. Kerana firman Allah Taala, innallaha ma'as sabirin. Allah Taala itu beserta orang-orang yang bersabar. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita dengari pada pagi ini dalam hashtag santapan rohani, kita mendengar nasihat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kita dapat menjadikan tahun ini 1443 Hijrah lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi bagi tuan-tuan yang nak belajar dalam program Solat Itu Mudah yang akan berlangsung pada 28 dan 29, kita akan khatamkan sebuah kitab Solat Sempurna karangan Ustaz Muhadi bin Haji Jos selama 2 hari. Kita tunjuk praktikal semua. Tuan-tuan please belajar, sebab insya-Allah jangan tuan-tuan rasa tuan-tuan banyak tahu. Bila tuan-tuan dah belajar, baru tuan-tuan kata banyaknya aku tak tahu. Banyaknya aku tak tahu. 2 hari kita khatamkan kitab ni. Dan alhamdulillah kami dah buat program ni banyak kali. Jadi boleh berdaftar di easy.la/solah. InsyaAllah kita bertemu nanti dalam hashtag santapan rohani. Ma'asalamahu ala liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.